Hanya asalnya 50 rakaat. 50 rakaat. Lepas tu Allah SWT Dah kurangkan sampai 5 ni. jadi 5 waktu 5 waktu lah. 5 waktu. Yang tambahan semua jadi macam mana? Tambahan apa tu kena? Allah dah bagi ringan 5 tu pun susah nak buat, nak minta tambah. Macam mana tu? Tak, yang kita yang buat tu yang sembahyang sunat, sembahyang tahajud. Supaya lengkap yang Allah Taala kata 50 tu. 5 daripada 50 tu dia bagi dah confirm Iyalah. 5. Jadi dah jadi 5 waktu. Jadi macam mana yang 45 lagi tu sembahyang sunat, sembahyang tahajud dan Ah. semua yang kita macam mana dia orang buat, Rasulullah yang ajar ke ataupun Menurut kefahaman Abang Ashraf lah. Makna macam mana? Macam mana nak ganti yang makna 45 lagi kan? Contoh. Menurut Abang Ashraf macam mana? Itu tak ada soalan. Oh, itu yang nak soal tu. Oh, maknanya Itu soalan saya. jadi gini, soalan ni cukup cantik. Sebab kita kena yakin yang nak gantikan siapa? Tadi 50 Allah suruh pada Rasulullah SAW. Itu bukan bebanan. Rasulullah tahu itu anugerah daripada Allah. Itu pasal Rasulullah terus turun. Pasal Rasulullah tahu itu anugerah daripada Allah. Tapi ditahan oleh Nabi Musa kat langit ke berapa tu. So naik balik. Aku umat lagi kuat-kuat. 50 tak larat. Pergilah jumpa Allah Ta'ala. Ini cerita Allah Ta'ala mengisahkan kan. Asal pemurahnya Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya Allah sendiri yang nak tunjukkan pemurah dia. Jadi Nabi Muhammad SAW tak sempat naik. Allah tahu dah. Allah Ta'ala kata tak apa Muhammad, jangan kau minta kurang-kurang lagi. Naik lagi, minta lagi, tak payah Allah Ta'ala kata. Sebab kalau umat kau dah buat 5 waktu tu, sama dengan 50 lah. Yang kau nak pergi ganti buat apa? Jadi jangan kita ikut pemikiran manusia. Oh, kita sebenarnya 50 ni, jadi 5 waktu kita buat ni, kita kena cover balik dengan solat tu semua kesalahfahaman. Sebenarnya tu bukan tekanan sebenarnya. Dah Allah dah suruh maknanya 50, maknanya dia dah bagi kurang lah soalan Nabi Musa so naik. Maknanya tinggal 5 tu kau buat, Allah Ta'ala sendiri kata 5 kau buat, umat kau buat tu Muhammad, sama dengan 50. Jadi maknanya kita faham tak? Maknanya Allah dah buat dia 5 tu jaga betul. Tapi mau yang kualiti punya lah. Barulah Allah Ta'ala kata yang 5 kau buat tu tadi sebenarnya sama dengan 50. Sudah. Faham tak? Jadi kita pertikaikan sekarang ni, maknanya kita selalu berbincang, 5 ni kita sebenarnya asalnya 50. Jadi kita kena ganti dengan witir. Tak ada pasal tu lah. Jangan. Kita kena nanti lepas buat solat qabliyatan, ba'diyatan, kita buat solat sunat lain supaya kita boleh cover 5. Jangan. Jangan salah faham. Allah tak suruh gitu, Rasulullah tak suruh gitu. Kau nak buat sunat-sunat yang Nabi buat tu buat, tapi bukan antara nak cover supaya jadi 50. Tak. Sebenarnya Allah sendiri dah bagi tahu 5 yang waktu yang kau buat tu betul-betul tadi itu sama dengan 50 yang aku suruh tadi. Cuba baca kisah riwayat tentang Isra' Mi'raj. Ni bukan saya cakap bahasa reka-reka, Allah sendiri dah kurangi supaya nilai tu sama juga. Punya sayang Allah kepada kita supaya buat betul-betul aja. Sekarang kita tak kaji solat. Contohnya solat. Solat tu apa makna solat? Kalau kita tahu solat, maka kita buat 5 waktu tu tadi. Kita tak buat yang sunat-sunat lah contoh. Tapi kita faham yang 5 waktu ni, dia cukup akan sentiasa kita solatan da'iman, berkekalan. Kerana Allah bagi tahu inna solata tanha anil fahsya'i wal, itu kesempurnaan solat. Sempurnanya solat itu tadi adalah bila engkau dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keji tu apa? Engkau tak merasa ada diri engkau selepas kau solat, kau tak mengaku engkau solat. Engkau yang sembah diri engkau ya Allah, engkau yang semua engkau ya Allah. Jadi kita tak mengaku kita buat solat, tapi kita tak mengaku kita yang dalam tu semua dia menyembah diri, dia mengesakan diri dia, macam tadi wal asr tadi. Lebih baik begitu daripada kau solat banyak 1000 rakaat satu hari, tetapi kau dalam keadaan masih lagi ada kedirian mengaku aku banyak solat dah aku. Itu lebih bahaya lagi. Bukanlah saya tak bagi solat sunat banyak. Maknanya saya nak bagi faham. Maknanya itu lebih utama lagi.
Kita menjaga takwa diri kita dengan Allah, akhlak kita dengan Allah. Itu solat tu kesempurnaan dia adalah akhlak. Akhlak tu apa? Dapat mencegah perbuatan keji dan keji itu apa? Bila kau rasa diri kau lupa Allah Ta'ala, ataupun kau rasa ada kau ada Allah, itu keji lah tu. Tapi masih lagi kau solat, ada begitu, solat kau tak sempurna, kategori dia fawailul lil musallin. Celaka, neraka, azab orang yang solat sebab rasa ada di bahaya tak? Ni saya kupaskan jelas, bukan maknanya saya ni fahaman fahaman apa tu? Al-Alash ke yang dimaksudkan orang ramai sekarang yang tak faham. Alas tu betul fahaman dia. Kita sampai ke kita, otak kita dah dibekukan. Dia tak cairkan. Beku dah ingat dah, skop kita ingat sesat. Kita anggap tu Mansur Al-Alash tu dipancung oleh raja kerana dia mengaku Tuhan. Itu semua salah faham. Tu. Kalau Rasulullah ada pada waktu itu, Rasulullah akan mengatakan dia betul. Dia ni lah golongan orang yang mengingati Allah pagi dan petang, siang dan malam, yang aku disuruh duduk bersama mereka. Di Jawa tu Siti Jenar dihukum pancung oleh wali-wali yang semua cerita tu, semua cerita yang sampai pada kita semua beku punya cerita, batil punya cerita. Yang sebetulnya cerita mana pergi? Ini cara orang Yahudi, cara orang-orang yang tak sepatutnya menghukum, mendatangkan fitnah pada agama Islam kita. Dan kita tak faham. Yang kata Rasulullah pada Sayyidina Ali, akan ada datang fitnah yang besar di zaman kau Ali. Besar macam mana? Daripada Sayyidina Ali tu sampai ke kita, sampai ke anak cucu kita, fitnah tu berjalan terus. Fitnah agama. Bukan dia bermula pada zaman Ali. Rasulullah bagi tahu. Nanti akan keluar daripada masjid ni orang-orang yang akan mengajak manusia ke neraka kepada Allah. Minta maaf saya cakap, saya ni bukan saya cakap pada nafsu saya. Ini akan terjadi zaman kita ke zaman akan datang cucu cik, tak tahu. Tapi lihatlah sendiri, nilailah sendiri apa yang Rasulullah bagi tahu pada Sayyidina Ali. Yang keluar daripada masjid-masjid ni orang yang kebanyakan mengajak kepada derhaka kepada Allah. Ini bukan saya cakap, tapi zaman dia bila terjadi, lihatlah sendiri masing-masing. Jadilah arif billah, duduk dengan Allah Ta'ala, Allah akan perlihatkan bila tu kita dah terjadi ke belum terjadi. Bukan kita nak mengajar pandangan busuk pada orang masjid ke orang ulama ke, bukan. Perhatilah sendiri, sampai ke tak sampai. Jadi kita kan kita dah duduk dengan Allah, dengan Rasul, kita dah kenal diri, kenal Allah, Allah dah perkenalkan, kita dah tidak ada lagi yang terhijab. Kita akan diberi penglihatan oleh Allah jelas. Tak ada tersembunyi dah. Jadi ada kita rasa takut lagi. Innal awliya Allah la haufun alaihim wala hum, tidak ada rasa takut dengan makhluk ni semua dah. Kita tak nampak lagi pemimpin dunia Biden ke, pemimpin dunia Cina ke, pemimpin dunia, pemimpin apa pun, kita tak nampak kita ada rasa takut. Sebab kita dah dengan Allah. Dan kita bukan makna kita nak lawan dengan pemimpin dunia, tak. Kita tak perlu lawan dengan mereka. Kita perlu pegang betul-betul dengan Allah. Jadi jangan ingat ilmu ni lawan dengan, tak ada. Dia orang yang sangka buruk dengan kita, seolah-olah kita nak rebut kuasa dia. Tak ada langsung. Malahan kita nak tolong dia supaya kepada Allah. Nak pegang jabatan apa tinggi pun, agung apa pun, dia raja ke, menteri ke apa, ketua kampung, itu kau pegang Allah dulu. Lepas tu baru kau akan selamat. Kalau kau pegang kedudukan dulu Allah, tak, kita kesian tengok dia, itu je. Kita nak memberitakan kepada mereka seperti mana Nabi diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dunia ni, tidak lain mubasyiran wa nazir, membawa berita gembira. Yang kita kenal Allah, kita nakkan Allah je, itu berita yang sangat gembira. Syurga pun tak berita gembira lagi. Minta maaf saya cakap, Allah tu kita dapat Allah nakkan kita, memang pun kita pun nakkan Allah. Untunglah kita, itulah hala tuju sebenar. Berita gembira, tak ada gembira lagi. Syurga pun di bawahnya. Bukan saya cakap syurga tu tak betul. Orang salah kata, saya kata insya-Allah syurga tu tak ada. Bukan tak ada. Tapi itu dah jadi nombor 10, nombor satunya Allah dulu. Allah ajar, Rasulullah ajar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jan. Ridha Allah dulu, baru jannah. Ke jannah dulu, ke syurga dulu. Allah pun kata innal lazina amanu, beriman kepada aku dulu.
wa amilus soleh kanat lahum jannah, baru syurga nombor 3. Nombor 1 Allah. Lepas tu lakukan amalan soleh, wa amilus soleh kanat lahum jannah, baru nombor 3 jannah. Jadi bila kita dapat Allah Ta'ala, kat mana pun kita dah Allah Ta'ala. Nanti Allah yang suruh masuk jannah mana pun, fad'uli fi ibadi, kau lah golongan hamba itu ibadah yang betul, kata Allah. Bila kau dah kenal aku, kau dah tahu hala tuju kau, baru masuklah. Fad'uli masuk Allah yang sebab kau dah ditirah oleh Allah. Fad'uli fi golongan hamba ku ibadi yang betul ibadah kepada aku. Itu jalan cerita dia. Jadi tak ada bengkak-bengkok. Jadi saya, bukan mana saya ni berani, tapi saya mengatakan yang hak, yang benar, yang Allah Ta'ala, bukan untuk bawa kepentingan saya. Saya kesian, saya sayang. Rasulullah pun sayang umat. Saya pun kena sayang umat Nabi Muhammad SAW. Saya tak boleh bengkok. Saya mesti sampaikan betul juga. Sebab saya dah kenal Allah, kenal Muhammad. Makna kena ada sidik, amanah tabligh. Sidik tu kena ada. Bila saya kena, tak ada kepentingan apa, saya kena buat. Saya takut pada Allah. Rasulullah lagi kenal Allah, lagi lebih daripada yang lain, lebih takut kepada Allah. Jadi saya bertambah takut kepada Allah. Jadi yang lain-lain saya tidak nampak ada kekuasaan. Yang ada kekuasaan Allah. Sebab saya nak sampaikan benda ni, saya nak manusia lain juga dapat macam mana saya dapat berita gembira. Bestnya dengan Allah Ta'ala. Best. Tak ada yang lebih best lah. Tak heran saya dah yang lain-lain punya best dah. Sebab saya dah ada Allah bagi perkenalkan diri dia. Sebab memang betul pun aku jadikan surga, jadikan untuk engkau manusia. Nikmat apa pun untuk engkau manusia, tapi engkau aku jadikan untuk aku. Jadi jangan kita sibuk nak cari yang lain. Allah tu tadi yang kita nak. Pasal yang lain Allah Ta'ala kata nikmat lain dah tentu engkau punya, aku dah janjikan. Tapi jangan kau tak faham. Bila kau tak faham, kau pergi pada aku yang telah janji nikmat tu, akunya kau tinggalkan. Itu yang manusia banyak sekarang terjadi. Nikmat lain yang Allah tajalikan, dia tak nampak siapa yang mentajalikan tu lebih baik. Kita minum sedap, kopi Nescafe, Milo, ais, apa benda sedap, kita rasa sedap tu, kita tak pulangkan. Engkau lebih sedap ya Allah daripada yang engkau tajalikan ni ya Allah. Jangan ajar aku ya Allah, jangan bagi aku tertipu dengan tajali engkau ya Allah. Aku tak nak ya Allah. Aku nak merasakan engkau dulu ya Allah, apa pun engkau dia. Ya Allah, beruntungnya kita dapat kedudukan makam yang mana makam ini cukup maknanya Allah panggil kita dengan panggilan manja. Bila orang dapat duduk makam ni, Allah kata apa? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Tak best ke kita? Allah panggil kita, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita tak ada rasa ke bestnya Allah panggil nak kita macam tu? Kita nampak ke lain lagi best daripada? Bilanya kita nak merasakan betul-betul panggilan Allah sentiasa panggil, bila kita nak nyaut dengan ya benar ya Allah, aku nak engkau aja. Bila nak kita nak memproses supaya kita boleh redha apa pun yang Allah tentukan. Bila kita dah dapat Allah Ta'ala, memang ya, bila kita dah dapat Allah Ta'ala punya kedudukan yang Allah nakkan pada kita tu, Allah sentiasa nak. Tapi kita beralasan, nantilah belum waktunya. Itu kita buat alasan tu. Jadi masa demi masa habis kita dengan perbuatan nantilah. Itulah angan-angan kita gitu. Nyata Allah sentiasa dengan kita, nyata tak pernah tinggalkan kita. Kita lupa, ya Allah, kita nampak yang lain pula nyata pula. Yang Allah menyatakan tu kita tak nampak. Ya rugi kita. Kan? Allah Ta'ala kata macam-macam dalam Quran. Allah jadikan perumpamaan amsala linnas kepada sekalian. Aku jadikan perumpamaan bagi manusia. Manusia kebanyakannya suka membantah, suka mengolok-olokkan nabi-nabi yang aku utus, suka wali-wali Allah, orang yang dah dapat anugerah ni, kita macam pelekehkan, olok-olokkan, fitnah dia macam-macam untuk kepentingan awal nafsu, membantah kita supaya kita nak nolak orang macam ni. Ya, ada nabi-nabi sampai dah digaji bunuh pun ada. Mengolok-olokkan perkataan nabi, padahal nabi itu sayang pada dia. Ya. Tak cukup nabi-nabi, Allah hantar lagi wali-wali Allah. Kita tak ada alasan zaman nabi hidup kan kita selamat. Lah Allah dah ganti nak wali Allah. Memang setiap waktu tu, zaman tu ada Allah hantar.
Hingga kan Rasulullah pesan pada Sayyidina Ali, barang siapa yang di zaman dia tidak dia kenal pembimbing rohaninya untuk kenal kepada Allah, tak dia kenal, tak dicari, tak dituntut, matinya seperti kafir jahiliyah. Ini bukan saya cakap, na'udzubillah min zalik. Jangan sampai ada diri kita, anak cucu kita, keturunan kita yang gitu, yang tak jumpa jalan nak mengenal Allah, mengenal diri. Habis kan. Siapa yang nak tolong? Nabi kecewa, Allah pun. Tapi bila kita kenal diri, kenal Allah, kita menyambut Allah Ta'ala yang tidak pernah tinggalkan kita, dia akan seolah-olah peluk kita bila kita nakkan benda ni. Belum lagi kita dapat pun kenal Allah, kita nak ya kepada Allah. Allah dah dengar cerita macam ni pun Allah dah peluk. Rasulullah senyum dengan kita. Bahagia Rasulullah sebab dia nakkan kepada Allah betul-betul demi wajah Allah. Sebelum ni dia belum faham lagi, tapi dia ditipu dengan tajaliat Allah tu tadi. Tujuan Allah tajaliatkan untuk menyaksikan dia yang nyata, tapi kita tidak kita berhentikan pada tajaliat yang Allah tajali. Jadi kita bertuhankan Nescafe, bertuhankan ibaratnya makanan tu ni kepentingan apa yang selain Allah, maknanya kita dah bertuhan. Ada dua, mana boleh? Ada Allah, ada benda tu, mana boleh? Dua. La ilallah tu esa tunggal. Alhamdulillah. Bagus soalan tu. Pak Ashraf, mudah-mudahan Allah bagi hidayah furqan. Furqan makna tahu kita dah membezakan antara hak dengan batil. Allah bagi lagi munir, penerang kan, macam-macam Allah bagi. Hidayah, Mahdi, dapat petunjuk dan boleh memberi petunjuk pada isteri, pada anak kita, paling penting. Isteri, anak-anak kita kena tanam. Jangan kita nak rasa macam zaman kita sekarang ni nak suruh guru-guru yang lain nak bagi isteri anak kita faham tentang Allah. Alhamdulillah kita dah dibangun, kitalah yang sungguh-sungguh didik anak kita pula. Sebab kita tahu yang boleh didik isteri anak kita Allah. Jadi kita serahkan kepada Allah dan Allah akan ilhamkan kepada kita untuk cara nak didik. Bila kita dah serah anak isteri kita kepada Allah, jadi kita tak ada tekanan. Ya. Bila jadi tekanan tu bila ada rasa diri, itu tekanan. Kita sentiasa rasa Allah dia nyusun, kita akan bahagia. Sebab selama ni hari dia yang susun pentadbiran ni. Kita syok sendiri rasa macam kita nak takbir, kita nak nyusun ni. Ni baru-baru ni apa ni PM kita kena enjet apa tu? Vaksin tu kan. Banyak yang pertikaikan kata ni. Kan baguslah. Kita kena pandang yang maknanya tajaliat Allah. Dia bagus, dia pemimpin kita, dia ke depan dulu untuk menerima. Dia tak nak rakyat dia was-was tentang kalau benda tu tak elok, takkan dia nak bagi dia dulu. Betul? Sudahlah kita fikir itulah. Dia pula cakap nanti itu tak betul, tak tidak dia injek dah. Otak kau dah mula diwas-waskan oleh. Jangan fikirlah dia kena injek tu. Yang penting dia nak ke depan tu, maknanya kita fikir yang tu je lah. Besok kita boleh tanpa was-was kita. Kan dah bagi tahu tadi, kita dah nampak benda ni bukan boleh menyembuhkan kita. Kau nak injek berapa kali pun tak kisah, kita dah tanam dalam diri kita yang menyembuhkan kita Allah. Dia tak dapat beri apa. Injeklah berapa kali pun. Maksud tetap juga dia takkan membinasakan, mengajak kita lalai kepada Allah. Tetap akan mengajak kita mengesa kepada Allah. Sebab kita dah makrifatkan. Kan dia dah ajar, ikut je lah. Itu dah susunan Allah. Mana boleh ni Yahudi buat. Kau nampak kat situ, nampaklah terus kan kau hidup macam tu dalam keadaan tekanan kan. Sudah. Jadi kita jangan fikir nak kalahkan Yahudi. Yahudi tu dah memang sifat dia gitu. Kita tu jangan ikut sifat tu. Bukan suruh lawan dia. Iblis kita nak matikan, janganlah Iblis nak dimatikan. Dia tugas dia terus menerus sampai waktu nanti kan. Tu manusia semua dah tak ada, habislah tugas dia kan. Selagi ada manusia, dia kau matikan macam mana kau cakap dah mati, tetap ada. Kau cincang macam mana pun, lumat macam mana, hantar kat dalam laut, hantar kat darat separuh dia punya apa hancur tu, jasad dia tetap dia hidup. Sebab dia dah minta pada Allah, dan tugas yang Allah bagi tu dia ajak menyesatkan supaya kita tahu kita tu jangan lawan dengan dia, kita selalu dengan Allah. Bila kita tak dengan Allah tu masalah, dia akan mudah mempengaruhi kita. Cuba juga Yahudi, bila kita tak dengan Allah, mudahlah kita. Dia bukan dia tu hebat, bukan dia tu kuat. Kita yang tak dengan Allah. Tak duduk kat benteng Allah, betul?
Jadi itu sebenarnya kekuatan bukan kita yang kuat zikir bukan, tapi kekuatan nabi-nabi, wali-wali Allah, orang yang kena kekuatan dia adalah sentiasa dirasakan dia dengan Allah. Bila dia duduk dalam benteng Allah, siapa yang boleh? Allah akan jamin keamanan. Dia tak ada rasa diri dah mana Allah. Tak ada siapa boleh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi'i syai'un fil ardi wala. Dengan nama Allah betul-betul tidak ada yang di langit dapat memberi apa-apa kebaikan dan mudarat kepada melainkan izin. Alhamdulillah. Ada lagi? Apa konsep?